أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat, pertama jemaah daripada surau An-Nur Bandar Puteri, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah, dengan kesihatan, dengan peluang dan ruang yang diberikan, dapat kita bersua lagi di dalam pengajian kita di dalam kitab Fiqhus Sirah li Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi pada malam ni kita masuk sambungan daripada perjanjian Hudaybiyah, dan kita masuk pada tajuk kecilnya ialah Bai'atul Ridwan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila niat Nabi dan juga para sahabat lebih kurang dalam 1,400 orang terkandas apabila sampai di Hudaybiyah, mereka disekat dan dihalang daripada memasuki Mekah kerana tidak diizinkan oleh pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar Quraisy di saat itu. Maka Rasulullah pada awalnya mengutuskan Sayyidina Umar Ibn Khattab untuk menjadi perunding cara, bagi usaha untuk masuk juga ke Mekah. Tetapi Sayyidina Umar memberi alasan bahawa kalau dia pergi, dia akan dianiayai ataupun dipukul dan dibunuh. Dan kabilah Adi yang sebelum ini memberi suaka kepadanya sudah tidak ada lagi. Maknanya tidak dapat memberi perlindungan kepadanya. Maka dia mencadangkan Uthman bin Affan untuk menjadi wakil berbicara, kerana Uthman ni di kalangan bangsa Quraisy yang dihormati. Maka setelah itu Nabi SAW mengutuskan Uthman. Jadi Uthman ni diutuskan, dan apabila sampai di Mekah, dia disambut baik oleh ketua-ketua Quraisy di sana. Dan masa di Mekah dilengah-lengahkan, sengaja dilengah-lengahkan, dan mereka memberi tawaran kepada Uthman untuk melakukan tawaf. Sedangkan Uthman mengatakan, saya tidak akan melakukan tawaf kalaulah tidak dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Disebabkan tangguhan masa berlalu itu menyebabkan timbul ataupun viral berita mengatakan bahawa Uthman telah dibunuh. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah dan para sahabat, maka mereka menjadi begitu marah, kerana dia adalah utusan sebagai diplomat untuk membincangkan perkara yang berkaitan tentang niat rombongan asal Nabi dan para sahabat. Apabila kedengaran demikian, maka lahirlah sifat kemarahan yang memuncak ke dalam jiwa para sahabat. Maka di saat itulah mereka melakukan satu taat setir, suatu ikrar, janji kepada untuk menuntut bela di atas kematian Uthman. Maka usaha dan juga tindakan itu dilakukan di satu pokok, satu pokok di kawasan Hudaybiyah. Nama pokok tu ada mengatakan namanya Samrah. Maka terbentuklah yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atu tahta syajarah.
perjanjian Ridwan ataupun perjanjian di bawah pokok. Kenapa perjanjian itu dinamakan Ridwan? Dulu saya ingatkan pokok tu namanya Ridwan. Bukan, pokok tu namanya Samrah. Tapi maksudnya Ridwan itu maknanya perjanjian yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka menuntut bela di atas hak, di atas kematian Uthman yang merupakan utusan yang sah daripada baginda Nabi, tiba-tiba dianiayai, maka mereka bangkit untuk sebagai menunjukkan maruah diri dan maruah umat Islam di saat itu. Maka cerita ini telah digezet di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fat, surah Fat. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang ke-18, menceritakan tentang Allah merestui perjanjian dan ikat janji mereka ini. Allah Ta'ala menyebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qaribah. Sesungguhnya Allah telah meredai ke atas orang-orang yang beriman di saat mereka telah melakukan ikat janji bersama kamu di bawah sepohon pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan ke atas mereka dan Allah membalaskan kepada mereka balasan pahala, dan juga Allah mengurniakan kepada mereka fathan qariba, iaitu kemenangan yang dekat. Maknanya kesatuan, keutuhan, berjemaah di atas dasar ukhuwah, di atas dasar keimanan. Mereka bangkit untuk memberi suatu sebagai suatu balasan ataupun kita kata pengajaran kepada Quraisy yang telah membunuh Uthman di saat itu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita baca sambungan daripada daripada tulisan ini. Sebelum perjanjian dituliskan, maknanya perjanjian Bai'atul Ridwan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Quraisy di Mekah untuk merundingkan masalah yang mereka hadapi. Tadi saya dah sebut dah. Asalnya nak diutuskan Umar menolak, kemudian Rasulullah menerima cadangan Umar tadi, maka diutuskanlah Uthman bin Affan. Setelah disampai di Mekah, Uthman ditahan oleh pihak Quraisy untuk sementara waktu. Maknanya dilengah-lengahkan. Tetapi sampai berita kepada Rasulullah selepas itu bahawa Uthman telah dibunuh. Dia mari cerita nak memanaskan keadaan. Jadi bila panas ni, sudah pastilah hati ni bergelora. Jiwa ni dalam keadaan yang agak memuncak. Itu yang kata tadi ayat tadi, Allah menurunkan ketenangan selepas daripada itu. Maka kata Rasulullah, kita tidak akan berdiam diri hingga kita menutup bela terhadap orang-orang Quraisy. Lalu dipanggillah para sahabat untuk berbai'ah. Berlangsunglah Bai'atul Ridwan di bawah sepohon, di sebatang pohon di situ. Itu yang maknanya tercetusnya yang dikatakan Bai'atul Ridwan, suatu perjanjian untuk menutup bela di atas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Quraisy. Maka walaupun Nabi ini dalam jumlah yang sedikit 1,400 orang, tetapi oleh kerana memohon pertolongan dan yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala, maka mereka sanggup melakukan apa sahaja. Bai'atul Ridwan dilakukan oleh Rasulullah dengan memegang tangan para sahabatnya, seorang demi seorang, sambil berjanji mereka tidak akan mundur lari. Katanya inilah adalah kerana Uthman. Tetapi manakala selesai bai'ah itu, sampailah khabar kepada Rasulullah bahawa berita pembunuhan itu adalah salah. Masa perjanjian itu, Nabi letak tangan. Kemudian disilang oleh para sahabat yang lain. Semua letak tangan. Dan tangan Nabi letak dua untuk mewakili Sayyidina Uthman. Jadi yang lain-lain semua satu sebagai suatu ikat, sebagai suatu ikrar, sebagai suatu penegasan mereka sanggup mati dan sanggup
untuk menuntut bela ke atas kematian Osman. Maka ada ayat yang turun berkaitan tu, ya, yang Allah Taala berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maknanya Allah Taala menyampaikan pertolongan, ya, terhadap kaum muslimin yang dianiayai, dan Allah akan bantu mereka. Itu yang disebut tadi, wa asabahum fathan qaribah. Di atas keazaman Rasulullah dan para sahabat yang menggetarkan jiwa orang-orang Quraisy. Orang Quraisy dia tahu, ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah mereka yang kasihkan Allah, yang rindukan kematian syahid, yang sayangkan akhirat lebih daripada dunia. Mereka pernah digempur di dalam perang Badar, perang Uhud, dan yang terdekat ialah perang Ahzab. Walaupun mereka ini dalam bilangan yang kecil 313 boleh mampu mengalahkan 1000 orang. Jadi walaupun bilangan Rasulullah 1400 nak dibandingkan dengan penduduk Mekah ketika itu melebihi jumlah itu, banyaklah, ya, tetapi semangat, ya, keazaman itu telah menyebabkan gementar hati-hati pemimpin Mekah di saat itu. Maka mereka melepaskan Osman, dan berita yang kata dibunuh itu sudah diperbetulkan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian kita masuk tajuk seterusnya, beberapa ibarat dan pengajaran. Ibarah dan ibarat daripada perbincangan kita daripada awal, iaitu daripada perjanjian Hudaybiyah pergi ke Bai'atul Ridwan. Sebelum kita masuk kepada mempelajari satu persatu mengenai perjanjian Hudaybiyah ini, untuk dijadikan pengajaran serta menyedut beberapa hukum yang terdapat di dalamnya. Jadi dia banyak hukum ni tuan-tuan. Nanti kita akan perincikan hukum-hukum yang begitu bermanfaat untuk kita tahu. Bahkan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini juga merupakan suatu strategi yang amat penting kepada gerakan Islam untuk memahami konten dan juga memahami isi politik yang sebenarnya. Bagaimana pemikiran Nabi yang membawa kepada suatu gagasan, wawasan yang begitu jauh ke hadapan. Daripada Hudaybiyah inilah maka sebenarnya kejayaan Islam, ya, menampakkan dengan lebih maksimum daripada sebelumnya. Abu Bakar, Umar sendiri mengakui selepas daripada Hudaybiyah, ya, umat Islam bertambah dengan begitu cepat. Sebab itulah masa mereka pergi umrah ini ada 1400 orang, tetapi setelah 2 tahun ketika mana mereka gempur kembali Fathul Mekah itu, mereka pergi dengan 10,000. Pertambahan yang begitu mendadak, yang mana dalam masa 2 tahun itu pertambahan umat Islam yang masuk berbondong-bondong dalam Islam melebihi jumlah umat Islam di Madinah yang dah belasan tahun itu, ya. Kenapa? Kerana kesan daripada kebijaksanaan, pengaturan yang telah dibuat oleh baginda Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah. Bahawa peristiwa perjanjian damai sementara itu adalah merupakan satu kenyataan daripada tadbir ilahi yang khususnya untuk menampakkan amal ataupun tindakan nubuwah dengan kesan-kesannya yang lebih jelas dari tindakan dan tadbir yang selain daripada itu. Kejayaan yang dicapai daripada perjanjian itu merupakan kejayaan yang mengandungi rahsia yang tergolong di dalam perkara-perkara ghaibiyat yang hanya dalam ilmu Allah sahaja. Maka kerana itulah seperti yang anda lihat, orang-orang muslimin merasa hairan dan gugup dan tidak terhingga, ya, yang tidak terhingga kerana mereka hanya berpandukan kepada sukatan pemikiran dan perhitungan mereka sebagai manusia biasa. Di sinilah marilah kita mengambil beberapa ibarat dan dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, ya, dengan muqaddimah, isi kandungan serta natijahnya sekali untuk dijadikan asas-asas penting bagi menegak dan mengukuhkan akidah Islamiah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah ni Nabi tak cerita. Nabi tak khabar kepada Abu Bakar, Nabi tak cerita seperincinya kepada Umar, pimpinan besar para sahabat. Nabi mendiamkan diri. Kerana ini adalah satu rahsia yang akan dikhabarkan di kemudian hari, supaya Nabi nak ajar kepada sahabat-sahabat
ya bagaimana mereka juga mempunyai helah ataupun mempunyai suatu kepandaian dalam berpolitik, ya suatu perancangan, satu strategi dalam jangka masa yang panjang, ya yang mengandungi panggil short term dan juga long term, ya yang mana keberhasilannya ya kita akan dapat selepas daripadanya. Jadi orang-orang yang mempunyai orang kata ulul albab, orang yang mempunyai akalan, orang yang mempunyai pemikiran yang begitu mendalam dapat merealisasikan ataupun dapat menterjemahkan inspirasi yang telah dibuat ini. Sebab itulah oleh kerana Nabi tidak mengkhabarkannya lebih awal, para sahabat-sahabat ini ya sendiri telah orang kata bertindak dalam keadaan yang seolah-olah tidak percayalah, dan merasakan perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang berat sebelah, perjanjian yang tidak menguntungkan Islam daripada zahir dan daripada satu sudut. Sebab itu kita boleh lihat tindakan para sahabat ya yang tidak mengikuti arahan Rasulullah pada ketika mana Nabi meminta untuk disembelihkan binatang hadiyu dan juga mencukur rambut. Jadi kenapa? Kerana mereka dalam keadaan yang semangat nak pergi, ya, dan rasa tercabar dan jatuh maruah mereka, ya, tanpa adanya perlawanan, tanpa adanya pertempuran, tiba-tiba terpaksa mengalah. Dan juga apabila melihat pada isi perjanjian yang agak bagi mereka, yang mereka membaca pada pandangan zahir, permukaan, ya, merugikan dan juga memberi satu impak kekalahan kepada mereka, dan ini mereka tidak boleh terima. Untuk permulaannya, marilah kita bincangkan satu sudut daripada beberapa hikmah ilahiyah yang sungguh agung yang terdapat dalam perjanjian damai ini, yang jelas dapat dilihat kemudiannya hingga dijelaskan oleh satu ayat daripada ayat-ayat hukum syariah yang terkandung dalam peristiwa perjanjian pendamaian ini. Banyak hukum dia, ya, yang nanti kita akan hurai satu-satu berkaitan tentang hukum. Itu kita ada satu bab yang khas. Di antara beberapa hikmah ni, kita nak masuk dalam hikmah supaya kita pun nampak tentang bagaimana hebatnya nilai perjanjian ini, dan kita boleh aplikasikan dia, implikasikan dia. Kita boleh kita boleh guna untuk metod perjanjian kita sesama ahli-ahli politik, dan juga kepada membina masa depan Islam dalam bentuk kecerdikan pengurusan strategik. Di antara beberapa hikmah yang jelas ialah bahawa perdamaian Hudaybiyah ini adalah suatu muqaddimah ke arah pembukaan Mekah. Perjanjian damai sementara, ia mengikut kata Ibn Qayyim, adalah merupakan pintu dan anak kunci kepada pembukaan Mekah. Dan itu adalah sebagai kebiasaan daripada Allah SWT. Selalunya bila sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah supaya berlaku, diperlihatkan beberapa muqaddimahnya sebagai dalil bahawa perkara itu akan berlaku. Jadi bila Allah Ta'ala nak datangkan satu-satu perkara, Allah datangkan dia punya bibit-bibit dia dahulu. Allah datangkan alamat-alamat dia dulu. Macam juga tentang kematian. Betul tak? Ya, bila nak datangnya kematian kepada setiap orang, Allah Ta'ala datangkan dulu tanda-tanda kematian itu. Kita mungkin kerana kita lalai, kita alpa, menyebabkan kita tak perasan. Ya, antara tanda kematian, Allah datangkan beberapa perkara pada tubuh badan kita. Rambut yang beruban, mata yang semakin kabur, kulit yang dah kendur, gigi yang bertabuh, makan dah di lumat-lumat, ya, di makanan pun dah tak boleh nak keras, jalan pun dah semakin slow, jadi pendengaran pun dah semakin kurang, kudrat kita pun dah tak semakin kuat, gagah seperti zaman muda dan sebagainya. Itu di antara tanda-tanda kematian, ya, tanda-tanda kematian yang semakin hampir dengan kita. Apatah lagi apabila kita ni diselubungi oleh wabak yang angka hariannya masih lagi belasan ribu. Ya, walaupun 2-3 hari ni ada penurunan, tetapi masih lagi duduk dalam 17,000. Ya, memang amat menakutkan.
Ya, hari-hari ada kematian di sekeliling kita yang menunjukkan bahawa kematian terlalu dekat dengan kita. Walaupun orang-orang muslimin di ketika itu tidak menyedari akan hakikat tujuan muqaddimah itu, kerana perkara-perkara yang akan berlaku adalah di luar pengetahuan mereka. Sudah tentu mereka tidak dapat memahami terhadap perkara-perkara gaib yang belum pernah terbayang dalam bentuk mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam konteks politik, dalam konteks siasah, dalam konteks pentadbiran strategik, kadang-kadang kita orang awam ni tak nampak apa yang dilihat oleh para pemimpin-pemimpin, ataupun lagi bahkan pimpinan yang telah dibentuk melalui syura, ya, yang dibentuk melalui kalangan alim ulama. Kadang-kadang mereka membaca waqi', membaca realiti, ya, membaca suasana keadaan yang berlaku sekeliling mereka dengan pandangan hati. Ini dipanggil sebagai ittaqu firasatal mu'min fa innahu yaraka binurillah. Firasat, mereka melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi, maknanya wahyu yang menyuluh setiap tindakan Nabi. Maka selepas daripada Nabi, para sahabat-sahabat yang menyuluh mereka adalah firasat. Yang menyuluh mereka adalah keimanan mereka. Allah datangkan pertolongan, Allah gambar, Allah nampakkan jalan-jalannya. Pernah berlaku masa perang Ramadan, 10 Ramadan di Mesir, antara Mesir dengan Israel, merebut semenanjung Sinai. Ya, setelah Sinai itu telah ditawan oleh Israel, maka tentera Mesir ni berperang tak pernah dapat nak tawan. Akhir sekali seorang bekas Imam Al-Azhar, Imam Akbar, Syekhul Azhar bermimpi masa itu zaman Syekh Abdul Halim, Syekh Muhammad Abdul Halim, ya, dia bermimpi bagaimana nak merobohkan kubu Israel yang begitu kuat. Maka dalam mimpinya dia mendapat gambaran, kemudian dikhabarkan kepada presiden ketika itu. Maka mereka menggunakan taktik, ya, iaitu dipancutkan pancuran air yang kuat dengan bomba lah kan, menyebabkan mereka membina kubu-kubu mereka daripada pasir. Akhir sekali runtuh pasir-pasir itu dan kubu-kubu mereka akhir sekali dapat ditawan kembali semenanjung Sinai. Jadi maknanya pandangan para alim ulama itu begitu berharga dalam kehidupan kita. Begitulah dalam pejuang kemerdekaan di Malaysia. Ya, maknanya yang kita soroti golongan yang mendahului ataupun mendepani para penjajah. Ia datang daripada mak kilaunya, Tok Kenalinya, Tok Janggutnya, Tok Bahamannya, para ulama-ulama, ya, yang bangkit. Termasuklah Syekh Abdul Samad Al-Palambani, ya, dia sanggup datang daripada Palembang pergi ke Kedah untuk menyahut semangat jihad, ya, menghalau Siam ketika itu untuk menjajah Kedah. Jadi ini semangat para ulama-ulama, ya, di masa penjajahan Melaka. Raja Haji bersama dengan para ulama-ulama, ya, berusaha untuk membebaskannya kembali. Maka inilah kita tidak boleh nak sisihkan di antara ulama dengan umara, kerana pandangan mereka itu datang daripada cahaya, ya, nurullah, cahaya daripada Allah menyuluh dalam penglihatan mereka dalam apa yang berlaku. Tetapi setelah berlalunya masa yang agak singkat, dan dalam masa yang singkat itu orang-orang muslimin telah berkesempatan menggunakan peluang yang sungguh berharga dengan adanya perjanjian damai sementara tersebut, ya, dengan perjanjian itu aman dan terhindarlah kedua-dua belah pihak daripada serang menyerang. Ya, boleh bercampur bertemu orang muslimin dengan orang-orang kufar yang belum Islam tanpa halangan dan rintangan. Dengan kesempatan inilah diperdengarkan Al-Quran, diberi pengertian secara lebih mendalam mengenai Islam dengan berterang-terangan. Hasilnya banyaklah yang memeluk Islam secara terang-terangan, di mana sebelum itu kalau mereka memeluk Islam harus dengan berahsia dan bersembunyi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ini di antara faktor kelebihan perjanjian Hudaybiyah
iaitu usaha dakwah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka boleh berdakwah sampai ke kota Mekah yang selama ini dihalang, yang selama ini tak dibenarkan. Apabila dijanjikan mereka boleh datang kembali pada tahun yang keseterusnya, masa Nabi pergi itu pada 6 Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah, maka tahun depan iaitu tahun yang ke-7 Hijrah, maka para sahabat pergi. Ketika mana mereka sampai di kota Mekah, mereka berjumpa dengan sanak saudara mereka yang mereka tinggalkan, dan berjumpa kembali dengan rakan taulan dan sebagainya. Maka di saat itulah mereka menyebarkan dakwah, mereka berdialog, mereka menerangkan sedetail-detailnya. Maka kerana kesempatan itu, ya, mereka mempunyai suatu kelebihan menyampaikan Islam, dan ramailah yang masuk Islam kerana melihat kepada kebenaran dan penjelasan yang telah sampai kepada mereka. Ini salah satu daripada faktor kehebatan perjanjian Hudaybiyah, yang mana orang Islam dibenarkan masuk ke kota Mekah, ya, dan perjanjian yang selama ni, yang sebelum ini para sahabat tidak menyetujuinya, iaitu disebut mana-mana orang Madinah yang pergi ke Mekah, ya, walaupun tanpa keizinan walinya, maka tidak perlu dikembalikan. Tetapi daripada Mekah pergi ke Madinah tanpa keizinan walinya, kena dikembalikan. Hak ni mereka rasa macam dipermainkan, macam seolah-olah tidak ada kesaksamaan, ya. Tapi Nabi menerangkan bahawa mana-mana umat Islam daripada Madinah yang nak murtad pergi ke Mekah, silakan. Ya, orang murtad tidak diperlukan di Madinah. Tetapi Nabi yakin para sahabat tidak ada yang pergi, maknanya yang kembali murtad kepada agamanya. Tetapi mana-mana yang Mekah nak pergi, Nabi suruh hantar balik, sebab kerana keislamannya itu memungkinkan dia boleh berdakwah balik kepada kaum-kaum yang ada di Mekah, dan semakin lama Islam akan tersebar. Ya, itu salah satu daripada hikmah yang sebelum ni para sahabat tidak nampak. Diriwayatkan oleh Ibn Hisham daripada Ibn Ishaq daripada Az-Zuhri, katanya tidak pernah ada pembukaan, yakni kemenangan yang lebih besar sebelum perdamaian Hudaybiyah itu. Yang ada sebelum itu hanyalah peperangan dan pertarungan. Maknanya tuan-tuan, sebelum ini apabila bertembung antara Quraisy dengan pasukan muslimin, maka mereka akan berlakunya peperangan, akan berlakunya pembunuhan, akan berlakunya suatu gasaan ataupun suatu pertembungan yang melibatkan nyawa. Tetapi setelah proses Hudaybiyah, maka di saat itu sudah tidak ada lagi. Sebab itulah Nabi mendahulukan perdamaian ataupun sulhul Hudaybiyah, kerana di sana mereka boleh melakukan dakwah dengan cara aman, dan kafir Quraisy tidak boleh nak menghina dan juga menganiayai umat Islam kerana terikat dengan perjanjian ini. Gitu, ya. Yang ada sebelum itu hanyalah peperangan dan pertarungan. Selama ni duk perang. Tapi bila berlakunya perjanjian Hudaybiyah, dia memberi suatu kelebihan kepada umat Islam. Ya. Tetapi manakala terjadinya perjanjian sementara itu, perang dihentikan, dan amanlah manusia daripada peperangan dan keganasan. Sudah dapat bertemu antara orang muslimin yang sebelumnya, ya, yang belum muslim untuk membicarakan tentang Islam. Maknanya mereka dapat berbincang, berdialog, dan juga menerangkan Islam dengan cara yang tenang, dengan cara yang baik, sampai ada pertentangan. Hingga kan tidak seorang pun yang tidak mahu menganut Islam setelah mendapat penerangan mengenai Islam. Natijah daripada itu, selama 2 tahun saja dalam tempoh perdamaian sementara itu, orang-orang yang meluk Islam menyamai malah melebihi bilangan dari masa sebelumnya yang hampir 19 tahun. Tuan-tuan, daripada Nabi keluar daripada Mekah, 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Kemudian Nabi sampai ke Madinah 6 tahun, maka dah lebih kurang dalam 19 tahun, ya, jumlah para sahabat tak sampai kita kata dalam tak ramai lah, ya, tak ramai. Maknanya dalam 2 tahun masa Hudaybiyah ni, kemasukan umat Islam daripada Quraisy ni, daripada Mekah, melebihi bilangan, ya, dalam masa 19 tahun. 2 tahun tu, masa 2 tahun pertambahan Islam, umat Islam
melebihi bilangan yang 19 tahun sebelum itu. Kenapa? Kerana orang-orang kafir Quraisy sudah tidak takut lagi memeluk Islam secara terang-terangan dan mereka boleh sebarkan Islam dengan begitu mudah. Inilah perkara yang kita kata tersirat dan tersurat. Yang tersurat kita boleh baca, tapi yang tersirat inilah yang cukup baik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok gerakan-gerakan yang ada di Malaysia. Dulu mereka ni Buddha, ya, dalam gerakan politik lah kita tengok Buddha. Tapi apabila mereka nak menawan suatu generasi, suatu masyarakat yang Kristian, ya, mereka masuk Kristian. Boleh katakan dalam gerakan mereka tu dah hampir 95% Kristian. Maka sebab itulah mereka pergi ke Sabah, mereka pergi Sarawak, mereka dapat undi yang tinggi, mereka dapat kuasai kerana di sana banyaknya Kristian. Jadi kerana itulah juga kita kena fikir untuk masa akan datang. Bagaimana kita nak jadikan Sabah dan Sarawak, ya, dua negeri ini memiliki penduduk Islam supaya ramai, dan pada masa akan datang boleh memberi dukungan dan sokongan kepada Islam dan memberi input yang besar, dan juga kita dapat memberi kekuatan di dalam parlimen ataupun di dalam membicarakan tentang undang-undang Islam RUU yang berkaitan tentang undang-undang Islam dan sebagainya. Jadi kelemahan kita tidak melebarkan secara orang kata secara serius terhadap dakwah di Sabah dan di Sarawak kepada orang-orang asal dan sebagainya, ya, supaya pertambahan penganut-penganut Islam memberi kemenangan dan kekuatan tambahan kepada Islam itu sendiri. Mudah-mudahan selepas ini kita cuba berusaha untuk memastikan dakwah kita ni tersebar di Borneo, tersebar di Sabah Sarawak, tersebar di kalangan orang-orang asal di setiap negeri-negeri ini, ataupun tersebar kepada kaum India, kaum Cina yang ada bersama kita. Jadi dengan kemasukan mereka ke dalam Islam memberi suatu input, suatu tambahan kekuatan kepada Islam itu sendiri. Lantaran itulah Al-Quran telah menamakan perjanjian itu dengan Al-Fath, kemenangan, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya mengenai kebenaran mimpinya yang sebenarnya, yaitu kamu pasti akan dapat memasuki Masjid Al-Haram. Jadi ni para sahabat jadi sedih ni. Dia kata, takkanlah Rasulullah bermimpi tak boleh masuk, maknanya mimpi Rasulullah ni seolah-olah tidak benar dan mungkin akan menjadi tamparan kepada mereka, sebab bila mereka balik ke Madinah mereka akan dicaci maki oleh kaum Yahudi di sana, ya, kaum Badui di sana, dan juga kafir Quraisy di Mekah akan memperolok-olokkan mereka bahawa Nabi tidak benar. Tetapi Nabi kata, ya, aku bermimpi aku pergi ke Mekah, tapi aku tidak kata aku pergi pada tahun 6 Hijrah. Ya, maka Allah Ta'ala mendatangkan dan memberi kebenaran kepada mimpi Nabi bahawa Nabi juga sampai ke Mekah tetapi tahun yang ke-7 Hijrah. Ya, sambungan makna ayat tadi, jika dikehendaki oleh Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, lalu diberinya sebelum itu kemenangan yang dekat. Sebab itu tuan-tuan, apabila turunnya ayat inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberi pertolongan kepada pertolongan yang dekat, kemenangan kepada kemenangan yang dekat. Ada orang memahamkan maksudnya pembukaan kota Mekah, tetapi Ibnu Mas'ud menterjemahkan maksudnya adalah kemenangan dalam perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah itu sendiri muqaddimah kepada kemenangan demi kemenangan, ya, terhadap kemenangan yang besar kepada umat Islam selepas daripadanya. Gitu, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana masa sudah dah masuk azan
Jadi saya nak habiskan satu penggalan ni, lepas tu kita berhentilah. Dan di antara hikmah yang nyata lagi ialah bahawa dengan perjanjian sementara itu dikehendaki oleh Allah supaya ternyata dengan jelas perbezaan antara wahyu nubuwah dengan perhitungan melalui pemikiran manusia. Jadi tuan-tuan, ni dalam ayat ni disebut perjanjian sementara. Perjanjian sementara untuk menggambarkan bahawa perjanjian kita dengan orang kafir tidak boleh berbentuk permanent. Ya, kita kena ada suatu had, ada suatu masa. Ya, perjanjian itu ada tempoh matinya. Jangan berjanji dengan orang ataupun buat suatu MOU ataupun janji dengan orang kafir dalam perjanjian yang orang kata selama-lamanya. Sebab tu dipanggil gencatan selama 10 tahun. Ya, dan masa 10 tahun itu adalah suatu gencatan yang paling lama. Ya, kalau boleh ada masa-masanya yang lebih kurang, kena kurang daripada itu. Dia sebut, dan di antara hikmah yang nyata lagi ialah bahawa dengan perjanjian sementara itu dikehendaki oleh Allah supaya ternyata dengan jelasnya perbezaan antara wahyu nubuwah dengan perhitungan melalui pemikiran manusia. Tak sama. Ya, maknanya Nabi ni didorong ataupun dibimbing oleh wahyu. Sebab tu kaitan perjanjian Hudaybiyah ni, selepas Rasulullah balik daripada perjanjian itu, turun ayat surah Al-Fath seluruhnya. Satu surah tu turun serentak. Tu salah satu antara surah yang turun daripada awal ayat sampai akhir. Iaitu surah Al-Fath, menceritakan tentang perkara ini, iaitu berkaitan tentang perjanjian Hudaybiyah dan juga kemenangan dan pertolongan daripada Allah. Dan antara salah satu ayat itu disebut Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kemudian disebut pula ciri-cirinya ialah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, bersifat tegas terhadap orang kafir dan bersifat rahmat dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Jadi kenapa disebut dalam itu Muhammadur Rasulullah? Ya, nak menggambarkan supaya tindakan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah adalah berdasarkan nubuwah Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan berbicara melainkan ia adalah wahyu daripada Allah. Maknanya atas dasar kapasiti dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, sudah pasti dia dibimbing oleh wahyu. Kemudian disebut ayat tu bersifat tegas pada orang kafir. Maka kita lihat selepas daripada perjanjian itu, kita lihat betapa tegasnya Rasulullah. Walaupun masa menulis perjanjian itu ada toleran daripada Nabi. Apabila Suhail tidak mahu menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan Suhail menolak Muhammad Rasulullah, ya, dalam perkara itu Nabi berlembut. Kenapa? Sebab itu bukan perkara pokok. Itu perkara cabang yang boleh dibincangkan. Tetapi dalam bab yang lain, bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Sebab tu lepas daripada Nabi balik, Nabi menggempur, ya, kubu Khaybar, iaitu dalang kepada perang Ahzab. Kemudian Nabi gempur pula kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Ahzab. Nabi hancurkan semuanya, ya. Nabi halau Yahudi daripada muka bumi Madinah, dan kemudian Nabi menawan kabilah-kabilah yang ada, dan juga Nabi mendekatkan dengan semua mereka-mereka ini dengan perjanjian ikatan dengan kaum muslimin. Maknanya ketegasan itu kita boleh lihat bagaimana momentum daripada kekuatan umat Islam dan nilai kekuatan itu. Tetapi sesama Islam bersifat ruhama, bersifat kasih sayang, bersifat ukhuwah, bersifat tolong menolong, bantu membantu, ihsan dan sebagainya. Ini yang perlu kita ambil sebagai suatu landasan dalam kehidupan kita. Di antara taufik Nabi yang diutuskan dengan kebijaksanaan seorang ahli fikir. Nabi, sebab tu para orientalis mengatakan Nabi ni sebagai pemimpin biasa, seperti mana pemimpin yang berkaliber, ya, politikus yang lain. Tidak. Ya, kita bezakan sebab kebijaksanaan seorang ahli politik berbeza dengan kebijaksanaan yang dipanggil fatanah yang ada pada Nabi, kerana Nabi dibimbing oleh wahyu secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ilham ilahi yang datang daripada sebalik alam nyata dengan alam nyata bersama dengan segala yang dapat dilihat, ya, untuk diperlihatkan asbab dan hukumnya di belakang isyarat itu.
memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu nubuah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keperlihatan setiap pemerhatian yang berakal. Maknanya tindakan Nabi lebih tinggi daripada orang biasa. Sebab orang biasa berpandukan akal, Nabi berpandukan wahyu. Ya, barangkali apa yang kami sebutkan ini merupakan sebahagian daripada tafsir atau huraian kepada firman Allah yang bermaksud wa yansurukallahu nasran aziza, dan supaya ditolongkan akan engkau dengan pertolongan yang banyak, pertolongan yang kuat, maknanya pertolongan yang banyak, yakni pertolongan yang unggul dan tersendiri di pintu kejayaannya. Dengan itu akan tersedarlah akal-akal yang pemikirannya selalu lalai. Jadi sampai saat sini kita berhenti dulu, kemudian kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Aqulu qauli hadza, terima kasih pada semua, mudah-mudahan mendapat manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.